mesyuarat biasa Pakatan Rakyat, ada beberapa keputusan yang kita ambil. Pertama, ada beberapa masalah yang dihadapi dan sekarang dikaitkan juga tentang kecuaian penasihat undang-undang negeri, pegawai Jabatan Peguam Negara yang berlaku di Kelantan baru-baru ini. Maka kita akan cadangkan kepada Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat supaya melantik peguam sebagai penasihat undang-undang sendiri, tidak dari Jabatan Peguam Negara, kerana masalah Jabatan Peguam Negara itu tidak bebas dan mereka mewakili kepentingan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan oleh demikian mempersulitkan kerja di peringkat negeri. Dan ini berlaku seperti yang diterangkan oleh Exco Kerajaan Negeri Kelantan tadi. Yang lain saya nak komen semalam ada keluar dalam media berkenaan dengan kenyataan daripada UMNO disokong oleh SPR tentang kemajuan daftar pemilih. Kononnya 40% bukan Bumi Putera, 41 perbandingan. Saya melihat itu lebih bersifat politik, bukan bersifat kenyataan yang sebenar. Sebenarnya SPR boleh mengatasi masalah ini dengan cara yang baik, iaitu melalui daftar automatik. Ini perlu kalau ini dilaksanakan, selesai masalah. Tapi mereka sengaja tak mahu laksanakan daftar automatik ini kerana lebih bersifat untuk menyempurnakan agenda politik UMNO untuk mengkakak UMNO bagi berkuasa. Dan saya sangat menyanggah sepatutnya kita mengelak daripada kenyataan yang bersifat perkauman, dan kita menyedari bahawa semua kaum dalam negara Malaysia ini menerima orang Melayu adalah teras kuasa pemerintahan. Tak perlu kita takut. Tetapi UMNO ketakutan kerana mereka kehilangan kuasa, kebimbangan, pemimpin Melayu akan menyokong Pakatan Rakyat. Dan trust kepimpinan beralih kepada Pakatan Rakyat. Ini yang sebenarnya. Saya ingin menegaskan bahawa mesyuarat kita menyokong seperti mana yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Hadi tadi, bahawa angka ini belum disahkan. Kita tidak tahu apa angka yang sebenarnya. Pertama. Keduanya, ini sahaja menakutkan dari segi kaum, tetapi SPR lupa bahawa ia melambangkan kegagalan SPR dalam soal pendaftaran pengundi. Amanah ini adalah untuk mereka memastikan rakyat Malaysia dari semua kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain, mengundi, tetapi mendaftar sebagai pengundi. Dan ini boleh dilakukan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Hadi tadi, secara automatik. Tapi ini memang dipersulitkan oleh SPR dengan menghadkan 50 borang bagi satu orang dan sebagainya. Kemudian dibangkitkan juga di sini tadi tentang ratusan ribu rakyat Malaysia di luar negara yang sekarang tidak punyai hak mengundi. Ini juga kita akan tuntut. Kalau SPR betul-betul bicara soal pilihan raya bebas dan adil, ini yang patut ditekankan. Apa isu daftar tak daftar? Mengapa tak boleh daftar semua? Jadi dia create masalah kerana kegagalan, kecuaian mereka. Ya, I think selain daripada kegagalan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mendaftar setiap pemilih yang berlayak, daripada makluman yang kita dapat, apa yang disebutkan oleh UMNO Youth bahawa ada the ratio 40:1 dalam pendaftaran pemilih-pemilih selepas Pilihan Raya Besar 2008. Ini tidak betul. Dan kita cabar Election Commission untuk memberi angka yang sebenar, jumlah yang didaftar dan breakdown, ethnic breakdown, oleh kerana kenyataan yang begitu rasis ini yang nampaknya ada disokong oleh EC hari ini, sangat tidak bertanggungjawab dan terpatut berlaku. Yang lain ni kita syukur kepada Allah dan gembira
kerana atas tindakan dan kempen yang berkesan oleh Pakatan Rakyat, pimpinan UMNO terpaksa tunduk dan akhirnya tarik balik lesen judi sukan. Dan ini bercanggah dengan kenyataan mereka yang berdolak-dalik, malah menipu rakyat. Mula dia lulus, kemudian dia kata dia belum lulus, kemudian sekarang ni terbukti dia dah lulus dan dia tarik balik. Maknanya berkesan kempen yang dijalankan oleh Pakatan Rakyat. Okey. Kita juga putuskan untuk mengadakan Kongres Parti Pakatan Rakyat di Sarawak yang akan dikendalikan oleh pimpinan Sarawak dalam bulan ini juga, dan Kongres Pakatan Rakyat akan diadakan di sekitar bulan Oktober. Sebelum itu mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua menteri Pakatan Rakyat. Okey, terima kasih banyak. Tak ada soalan? Terus ke sidang. Bagus, terima kasih. Sorry, sebelum Datuk Seri marah saya kena cakap ni bos saya suruh tanya. Okey, okey. Okay. Pasal isu apa ni yang ditimbulkan. Gila ya marah. Apa ni keistimewaan yang diberikan oleh Datuk Seri kepada YB Zahid Ibrahim. Adakah benar dia anak emas Datuk Seri? I have to ask. No, okay. Saya bagi apa itu Zahid Dia Ibrahim? bakal pewaris Datuk Seri. Komen terhadap Pewaris saya, pewaris saya. okay, sekarang macam Pewaris saya Nurul Izzah. maksud mereka macam Datuk Seri lantik Datuk Seri Khalid jadi pengurusi Wilayah Persekutuan. Okey, okey. So Dan- dia kononnya ada macam strategi No, tak betul. Kita tonjolkan ni dalam ni masalah Parti Keadilan. Isu dalam Parti Keadilan. Ada tokoh-tokoh yang belum ada tugas khusus, kita bagi tugas. Ya. Ada yang jaga Pulau Pinang, ada yang jaga wilayah, ada yang jaga Selangor. Tak ada kaitan dengan apa-apa selebih itu. Tapi kalau ikut seniority dalam parti, kata saya ambil contoh macam YB Tian Chua lebih lama dalam kenapa Tian dia Chua, tidak dilantik? Kenapa Tian Chua dia pengarah strategi. kenapa dia tak memegang tugas tu? Sebaliknya saya baru 2 tahun bersama. Tian Chua dia pengarah strategi, a very important, very key position dalam parti. Ya, dalam kabinet mengapa Dari segi seniority ketua lah. UMNO tak ada dalam kabinet? Itu ditanya. Itu patut Ustaz, soal. terima kasih Ustaz, selamatkan. Itu lebih penting daripada sebagai mentadbir parti politik, mentadbir negara, ketua pemuda UMNO. pun jadi pengurusi UMNO Pulau Pinang. Ya. Syafiq Hamzal jadi pengurusi UMNO Kedah. Terima kasih. Datuk Najib jadi You patut tanya betul juga. Ketua Muda UMNO tak lantik. Timbalan dia pula lantik. Bukan dia timbalan lantik. Yang kalah pun dia lantik. Okey, Naya dia. Kamalan Nazan yang menang Ulu Selangor pun tak lantik. Okeylah, terima kasih. Okey. Saya cakap awal-awal kan. Kalau Datuk Seri marah-marah saya tak salah.